Assalamualaikum dan hai. Hari ini kita akan cuba melengkapkan kita punya bahagian projek kertas 3 prinsip perakaunan sejak pelajaran Malaysia tahun 2020. So, kita akan cuba melengkapkan lampiran B dengan berpandukan maklumat-maklumat yang telah kita buat di lampiran C, lampiran D, bahagian yang kita ada menentukan harga jualan dan juga lampiran A. Okey. So, kalau cikgu lah daripada maklumat-maklumat yang kita ada, contoh macam gaji pekerja, kita ada harga jualan, kita ada kadar sewaan, kita ada ini maklumat yang kita sudah ada kan. Jadi, untuk melengkapkan bahagian ini, cikgu akan buat satu persatu. Okey, kenapa cikgu buat satu persatu? Sebab cikgu tak nak tertinggal. Cikgu tak nak tertinggal sebarang maklumat yang penting. Okey, kita akan buat satu persatu. Okey. Pertama, kita akan buat dulu jualan tunai dan jualan kredit. Okey, nak rujuk mana? Ada kan awal-awal dulu kita ada senaraikan harga jualan secara tunai dan secara kredit. Okey, dengan rujukan itu, cikgu akan lengkapkan bahagian ini dahulu supaya tidak tertinggal. Okey. So, yang ni jualan tunai. Harga yang cikgu dah tetapkan RM3.113. Okey, so dah kiralah, mestilah kira jumlah dia kan. Allah. 645. So 1580. Ini darab ni tau ya, harga jualan dengan darab dengan kuantiti. Walaupun dah tahu, kita cerita juga. Mana tahu ada yang tak tahu kan. Mana dapat. Okey. So 785. Ini baru page 1. Maksud saya dalam lampiran B ni baru yang pertama. Tengoklah yang next page. Next page ada 6 hari bulan ada. Okay, so 313 sebab jualan tunai kan. Ya, dia bagi kita jualan tunai. So harga cikgu tu lah. Kalau ada yang sama dengan cikgu, tak ada masalah kan. Ada yang lagi murah pun tak ada masalah. Mungkin ada yang ada shilling pun tak ada masalah. Cuma nanti bila tu kena bundarkan lah. Kena bundarkan kepada ringgit yang terdekat. Okey. Dan seterusnya. Ni sebenarnya dah lengkap. So yang ini yang cikgu bulat ni invoice ni. Yang ni harga lain sikit sebab ini jualan kredit. Tidak semestinya jualan kredit tu kena lain tau. Boleh juga sama pun. Cuma cikgu saja je. Baik, maksudnya sekarang ni kita nak galakkan orang beli secara tunai sebenarnya. Jadi mahal sikit lah harga yang jualan kredit. Okey, terpulang pada pelajar. So lepas ni kita akan cuba lengkapkan bahagian mana pula? Of course. Bahagian kedua yang kita cuba nak lengkapkan ni lah tentang kadar sewaan gelanggang dengan ni maklumat yang kat lampiran C dengan lampiran D ni. Kita akan combine, kita akan lengkapkan bahagian ini. Okey, kiranya tadi bahagian satu tadi harga jualan tunai semua kita dah settle lah kan. So sekarang ini kita nak settlekan. Kita cuba melengkapkan bahagian kutipan sewa. Okey, so berdasarkan jadual yang kita dah buat tadi sebelumlah, maksud cikgu. Okey, kutipan sewaan gelanggang ini 1 hari bulan sebab dia satu rate je. Jumlah dia adalah 23 jam. Harga yang cikgu tetapkan untuk weekend ialah RM90. So ini pun isi 2070. Jadi yang ini kutipan sewaan. Kutipan sewaan ini seterusnya untuk 3 hari bulan yang cikgu punya. Sini 16 jam, sini 12 jam. Ikut yang kamu dah tetapkan tu tahu, yang dalam yang kita punya lampiran C dan lampiran D itu. Jangan pula tukar-tukar. Harga dia sama je tu. Okey.
Salah pula mengira. Guna kalkulator lebih selamat. Boleh juga kalau nak manual, kalau power. Okey. So, ini yang tu lah. Jadi, teruskan dengan page yang seterusnya. Mula bahagian-bahagian yang kita belum isi lagi. Okey, so contoh macam bayaran sewa, teka-tekalah sendiri dah letak ikut logik. Kalau macam kedai biasa sewaan dia 2,000 macam tu sebuah. So, kita ada 3 pelanggan. Kita anggap besar lah kan kawasan ni. So, saya menganggarkan 6,000. Ikut kamu lah, okey? Ikut pelajar semula. So, seterusnya ini settle, ini pun dah settle. So, yang ini tak payah nak buat apa-apa. Yang seterusnya macam ni. Sebab dia memang dah bagi siap-siap. Insurans dah bagi siap-siap. So, pun dah settle. Okey, settle. So, 2 hari bulan ni kita belian harga barang, kita kira lah. Kita gunalah kalkulator. Cikgu besarkan supaya senang nak tulis kan. Okey. So, tambahkanlah. Dapatlah 2, 3, 28. 2, 3, 28. Okey. Terbesar. Okey, settle yang ini, settle. Jadi lampiran 1, muka 1 dah settle. Lepas tu menerima yuran penyertaan 200 setiap pasukan. Jadi yang ni kita darab macam biasa je lah. Ini tak payah kita teka kan. So, satu pasukan jadi RM 200 darab RM 20 sama dengan RM 4,000. Besar sangat. Ya. RM 200 darab RM 20 sama dengan RM 4,000. So, 4,000 dekat sini. Kalau macam tunai di bank ini, nanti cikgu cerita macam mana kita cuba nak selesaikan lah yang ini. Cikgu hold dulu. Okey, so yang macam ni kita kira 6 hari bulan. Kita skip terus pergi 6 hari bulan. So, 6 hari bulan ni cikgu kira lah. Kita ada 82 orang. Tambah 2, tambah 12. Okey, sebab yang ini dia bayar yuran bulanan sahaja RM20 kan. Okey, so yang ini dia bayar masuk 50. Dia bayar sekali dengan RM 20. So, kira lah kan. So, 5 tambah 82 tambah 2 tambah 12. So, untuk yuran masuk 110 darab RM 20 sama dengan RM 20. Okey. So, kalau yuran masuk, yuran bulanan. Kalau yuran masuk RM RM50 darab 12 orang. So, dapatlah RM 600 ke 50 darab 12. Betul, 600. So, ni untuk yuran masuk. 600 untuk yuran masuk. Okey. So, menjelaskan kadar bayaran bernilai RM berapa. Ini kita bajet lah dengan cek. Kita bajet disebabkan oleh, okey, yang ni kita nak nombor 6 ni settle. Yang nombor 6 ni kita kira je. Yang ni 6 ni kita bajet menjelaskan kadar bayaran. Contoh, kadar bayaran ni termasuklah bil elektrik, segala-gala, bil air, belanja-belanja kat situ lah, kat dalam tu. So, kalau sewa 6,000, saya bajet dalam lebih kurang kalau penggunaan dalam 3,750. Bajet je. Kita teka-teka lah kan. Tak mungkin lah sebabnya sekarang ni kita buka 5 jam malam elektrik.
5 jam. Lepas tu lampu bukan satu, lampu banyak kan kat futsal kan. So bayangkan. Lepas tu tandas kena ada air. Lepas tu mesti ada telefon, mesti ada, mungkin ada perkhidmatan-perkhidmatan lain di situ kan. Jadi mungkin kita bajet macam tu lah. So agak-agak lah. Okay. Lepas tu yang seterusnya yang ni, menerima cek. Okay, yang ni dah settle, ni dah settle, yang ni pun dah settle. Yang ini yang 7 hari bulan ni menerima cek daripada ni. Yang ni perniagaan A ni ikut nama perniagaan pelajar-pelajar lah. Tapi yang ni dah settle lah. Dia dah kira siap-siap kat kita. Dia dah cerita siap-siap kat kita. Kan. Okay. Lepas tu settle page kedua. Lepas tu kita pergilah page ketiga untuk lampiran B. So 7 ni settle. So check satu-satu. Maksudnya check every single benda ni. Check satu-satu. Menjelaskan pertandingan. Okey, tak payah nak ni. Tak payah kita nak ni. Tak payah kita nak ni kan. Belanja pertandingan futsal 2,500 secara tunai. Dah. Settle. Settle yang itu. So yang ini cikgu hold dulu 8 hari bulan. Okey, sebab itu yang kita nak tengok berapa banyak tunai dekat tangan kita lagi. Okey. So yang ini pun settle. Yang ini menjelaskan hutang RM600. Kan? Ni pun dah settle daripada perniagaan S. So kita tak payah fikir banyak-banyak. Apa lagi? Cek satu-satu. Menjelaskan hutang 700. Tengok. Yang tu ada yang tak perlu isi, tak payah isi lah kan. Dia hanya yang mana yang dia kena isi ruang kosong, kita isi ruang kosong. So belian macam biasa lah kira. Okay. So kira cikgu besarkan sebab senang sikit nak tulis nanti. 1,260. Jadi tambahkanlah semua. Okey, 2,112. Okey. So yang ni pun cikgu hold dulu. So ni settle. Yang tunai di bank cikgu hold dulu. B menjelaskan sebahagian hutang dia, tak payah nak kira. Menjelaskan dia dah bagi siap-siap. 650 settle. Kan senang tu kan? So lampiran B ni tak susah sangat lah. Ada benda-benda yang kita kena agak. Okay, yang ini check lagi. Yang ni settle. Membeli alatan kelab bernilai 800 dan alat tulis bernilai secara tunai. Cikgu lompat dia. Okay. Bernilai 100 secara tunai. So dah ada ni alatan kelab 800, alat tulis 100. Okay, settle. Menerima cek daripada perniagaan ini untuk menjelaskan invoice yang dikeluarkan pada 7 Mac. Okey, kita tengok invoice pada 7 Mac pada perniagaan A. Tengok mana 7 Mac perniagaan A mengeluarkan invoice ni 3,360. So kita ambil lah tu 3,000. Tulis kat sini RM. Allah, tak tukar lagi pen dia. RM 3,300. Berapa tadi cikgu cakap? Kita cek balik. 3,000 ni jumlah ni 3,360. Okay, settle. Sebab dia kita menjelaskan invoice yang dikeluarkan, dia habiskan lah akhirnya. So ni pun settle. Okay, nampak tak? Settle dah page ni. Pergi terus seterusnya. Membayar upah pembantu kios secara tunai. Okey, ingat lagi tak? Upah pembantu kios ni dia bayar 2 kali. Dia ada 2 orang. Setiap seorang 520 kan. Dia ada 2 orang pekerja. Setiap seorang tu RM 520. Kita dah kira kan sebelum ni. Tapi dia bayar 2 kali. Maksudnya ni yang kali pertama. So 520 dah dia bayar.
untuk 2 orang tu. Tunai di bank cikgu hold dulu. Faham kan membayar upah pembantu kios ni? Sebab dia ada 2 pekerja. Kita bayar 520 setiap orang. Tapi dibayar 2 kali. So half-half. Okey. Lepas tu tunai di bank kan cikgu hold dulu. So 16 belanja am sebanyak 200 dan promosi bernilai 150 dibayar secara tunai. Itu sebab cikgu kata kena hati-hati. Sebab tiba-tiba kita masuk kan, kat sini kita masuk tunai. Tiba-tiba nak bayar kat sini secara tunai dah tak cukup duit. So kita kena bajet-bajet supaya kita boleh tengok kita boleh bayar yang seterusnya punya bayaran. Okey, ni macam biasa lah. Ni settle. Ni macam biasa kita kira. Tak susah sangat sebenarnya kita nak melengkapkan lampiran B ni. Kita masuk je. Kita ajak agak-agak je. Agak-agak. Sebab 3 kali kan. Hmm. 180 tambah 168 tambah 720 tambah 1080 2148. Okey, settle. Yang ni pun tak ada hal. Menjelaskan hutang perniagaan S. Okey, ni pun settle sebab dia dah bagi siap-siap. Lepas tu menjelaskan sebenarnya hutang. Dia pun dah cakap siap-siap. Yang ni perniagaan ni ikut nama student yang pelajar dah bagi awal dulu kan? Ada kan? Okey, so ini sudah. Dah. 20 hari bulan. Ini pun dah. Ini pun sudah. Ini pun sudah. Ini pun sudah. Okay, next. 22 hari bulan settle. Ni tunai dipenkan dulu. Okay, lepas tu menjelaskan hutang. So dia dah nyatakan siap. Okay, tak ada hal. Lepas tu kita kira yang yuran ni, kita kena kira macam tadilah. Kita kira macam yang yuran awal tadi tu. So kita jumlahkan dulu berapakah untuk orang untuk yang bayar bulan. So kalau yang ini darab dengan RM50. So sama dengan 550. Okey, so kalau yang itu, so kalau yang untuk bulanan saya tambahkan 7 tambah 126 tambah 6 tambah 11. So ada 150. So 150 darab dengan RM20 sama dengan 3,000. So RM3,000 ini untuk yuran bulanan. Untuk yuran. Kalau draft tak apa, kita conteng. Nanti bila nampaklah kita mengira kan. Nanti bila dekat yang real punya, masa kita dah type kan, yang tu yang tak payah ada pengiraan, tulis amount sahaja. Okey. So 24 hari bulan dah settle, kita dah kira. 24 ni pun dah settle. Yang ini belian kita kirakan lah. So 840 darab RM50. 1, 2, 6, 0 840 darab 0,6 504 0.7 70% darab 240 168. So kita tambahkanlah semua 1160. Oops, 504. Okay, so RM1,932. Okay, so settle lah page ni. Kita pergi next. Bayar gaji dah tetapkan dah. Ni yang gaji yang awal-awal tu kan. Okay, so dia dah tetapkan siap-siap. Maksud saya dia dah memang confirm lah. Ni gaji kita pengurus. Tu pembantu seorang 1,100. So ada 2 orang. Ni dengan gaji pekerjaan. Okay, ngam. Cun. Okay, maksudnya 25 hari bulan pun settle. Tak payah nak isi apa-apa kan. 27 pun settle. 27 ni pun settle.
TG group tadi yang kita dah isi, ni pun settle, ni pun settle. Okay, next. Menerima cek daripada yang ni kita kena kira sekejap cikgu hold dulu sebab kena kira kan. Cikgu hold dulu sebab kena kira. Sebab sekarang ni kita nak tengok balance of, dia kata menjelaskan sebahagian hutang. So maksudnya kita kena tengok perniagaan A ni berapa hutang dia total campur dengan yang ada, mungkin ada belian secara kredit tu. Lepas tu yang ni dia nak bayar, kita kena kira tu nanti. Hold dulu. So ini settle, membayar upah pembantu kios. Tadi ni balance of pembantu kios tadi kita nak bayar. So lagi 520 kan. Okey, lepas tu tunai di bank penghulu kita kena kira satu persatu, kita masukkan 31 hari bulan settle. Jadi yang ini pun kutipan sewa menjelaskan belanja surat khabar. Dia dah nyatakan siap-siap secara tunai settle. Menjelaskan belanja penyelenggaraan 600 dengan cek pun settle. Maksudnya dah settle. Kita tengok next ada tak? Habislah. Okey, bahagian seterusnya penghutang A. Penghutang A ni apa cikgu buat? Kan dia ada minta pada 29 hari bulan ni kan, dia nak terima cek daripada perniagaan A. Kita nak terima cek. Tapi sebelum kita nak terima cek tu, kita nak cek berapa jumlah hutang dia pada kita. So sebab dia kata menjelaskan sebahagian hutang, so cikgu buatlah kat sini satu senarai. Dah check lah, kiranya semua senarai-senarai ni cikgu ambil daripada urus niaga di lampiran B tu. Cikgu tengok yang sebelum tarikh yang sebelum. So baki awal dia ada 1,300. So 7 hari bulan dia ada bayar hutang lama dia. So dia beli lagi dari kita. So kita buat jualan kat dia lah kan. So 3,360. Itu yang daripada transaksi 7 hari bulan tau. So 14 hari bulan dia bayar full. Menerima cek untuk menjelaskan hutang dia pada 7 hari bulan, dia kata begitu. So kira full lah payment, so tak ada balance. So 21 hari bulan dia beli lagi, dan pada 29 hari bulan yang ni yang kita nak kira, dia kata dia bayar sebahagian. So sebahagian ini dia boleh kata kita bayar separuh, nak kata kita bayar 1,000 je pun boleh, nak kata kita bayar, maksudnya kita tak bayar full lah, kita sebahagian je, dia bayar separuh. So cikgu pilih lah, ni cikgu punya, ni cikgu punya, pelajar punya mungkin lain-lain. So cikgu punya, cikgu pilih 2,000. Jadi kalau kat sini 2,000, so baki dia last kali dia akan tinggal baki hutang dia pada kita punya futsal club adalah 640. So cikgu tulislah kat sini 2,000. Okey, untuk dia punya penerimaan cek daripada perniagaan A tu 2,000. Samalah juga situasinya dengan tunai di bankan ni kan. So tunai di bankan ni cikgu tak boleh suka hati je letak. So tunai di bankan ni sebab cikgu menggunakan mesin ATM, tak guna yang kiranya cikgu gunakan mesin apa tu orang panggil automat. Itu sebab nama dia ATM, automat transfer machine. Kita guna yang itu, mesin tu. So cikgu pun buatlah kiraan-kiraan macam ni lah. Ini semua adalah transaksi yang berlaku pada bulan Mac untuk tunai sahaja, ya. Untuk tunai sahaja. Terima sewa ni. Okey, kalau nampak kan yang cikgu tulis ada warna-warna merah tu, itu adalah semua yang cikgu transferkan ke duit tunai masuk ke dalam bank. Macam mana cikgu nak tetapkan? Ikut kamulah. Mungkin pelajar-pelajar semua boleh tetapkanlah, mungkin sebab kita tengok roughly kita punya penerimaan banyak kan. Mungkin sekali nak masuk 5,000 ke, ikut pelajar lah. Tapi macam cikgu prefer dia punya baki di tangan tu lebih kurang baki awal. Cikgu adjust lah. Sebab kalau dalam mesin ni dia tak boleh terima duit RM1. Dia biasanya duit yang puluh. Jadi itu sebab kalau nampak dalam cikgu punya ni kan, yang ini semua yang genap-genap. Tapi cikgu punya range tu nampak, ini kan baki awal kan, range cikgu semua dalam lebih kurang, dia tinggal balance dia, itulah dia. Yang ni kenapa lebih sikit, yang dekat
15 hari bulan ni kenapa lebih sikit? Disebabkan lepas daripada dibankkan tu, kita kena ada buat belanja dengan promosi, kita kena bayar. So cikgu buat lebih sikit lah. So sebab balance cikgu kat sini 400 lebih. Macam tu. Yang lain cikgu kiranya apa yang dapat semua simpan terus. Macam tu. Tapi ikut student lah. Nak masukkan berapa ikut. Jadi segala semua detail-detail yang cikgu dah kira ni, cikgu masukkanlah kat dalam bahagian-bahagian. Contohnya lah cikgu pilih yang terdekat 29 hari bulan kan. 29 hari bulan 148,000 ni 14,440. Tulis apa yang kita kira tu, letaklah kat situ kan, macam ni kan. Yang ni kan bawah ni yang cikgu warna-warna gambar. Jadi pergilah kat situ. 29 hari bulan. Jadi settle dah bahagian tunai di bank. Bahagian paling akhir, lampiran B, kita akan menentukan urus niaga dengan dokumen yang sesuai lah. Okay, so yang ini cikgu ambil daripada buku tingkatan 4, buku teks tingkatan 4. Jadi pelajar boleh rujuk di sana, okay, untuk padankan urus niaga yang ada di lampiran B dengan dokumen-dokumen ni. So cikgu tunjuk satu lah ya. Kalau cikgu nak bincangkan sebulan punya dokumen perniagaan, mungkin banyak kan. Jadi cikgu bincangkan satu lah. Okey, contoh di sini ya. Cikgu ambil jualan tunai. So kita ada berlaku di dalam lampiran B. Kalau pelajar ingatlah, kita ada satu jualan tunai. Kita ada banyak jualan tunai sebenarnya. Kita ada jualan tunai ya, melibatkan barang-barang di kios. Okey, melibatkan barang-barang di kios. Jadi cikgu tunjuk yang bil tunai lah, nampak ya. Jualan tunai, dia punya dokumen ialah bil tunai salinan. Okey, penjual kepada pembeli, maksudnya kita bagi dokumen tersebut kepada pembeli. Jadi nanti bila kita nak tentukan nombor dokumen yang kita keluarkan itu mestilah ikut susunan. Okey, cikgu tunjuk contoh. Contoh ya. Okey, contoh mula dengan 1 hari bulan lah. 1 hari bulan kita ada satu jualan tunai, bil tunai salinan. Okey, next. Jadi cikgu senaraikan semua yang ada bil tunai. Nampak ada tu bil tunai 6 hari bulan. Cikgu ni 7 hari bulan ada, 8 hari bulan. Jadi semua bil tunai salinan. So ni pun okey, nampak kan warna-warna merah itu menandakan bahawa sini itu ada jualan tunai berlaku di situ. Okey. Jadi nombor dokumen bawah tu nampak kan ada, kita kena buat nombor dokumen kan. So untuk nombor dokumen ni, sebab kita yang keluarkan, nombor itu masih ikut susunan. So contohlah cikgu buat BT20. Yang ini standard. Sebab BT20, kenapa cikgu buat BT20? Disebabkan oleh tahun 2020 macam tu. Lepas tu BT tu maksudnya bil tunai. Okey, 001 tu maksudnya nombor belakang dia. Ikutlah pelajar nak reka macam mana, ikutlah, tapi mesti ikut susunan. Nombor dia tak boleh lompat-lompat tau. Okey, tak boleh lompat-lompat. Jadi selepas BT20,001, BT20,002, pergi lagi dekat belakang, BT20,003. Nampak? BT20,004. Kalau nak ada slash pada tu pun tiada masalah. Tadi sampai 4 kan. BT20,005. Ni maksud cikgu, kita buat ikut susunan. BT20,006. Ada lagi tak? BT20 tadi sampai mana? 07, 008. Lepas tu ada jualan kredit, jualan tunai. Ni terlepas salinan. Jadi BT20,009. Lepas tu
BT20010. Nampak kan? Ni kutipan sewaan. Ni tunai BT20011. Dah 11 dah. BT20012. T20013. Habis macam tu. Maksudnya dokumen yang kita keluarkan mesti nombor dia tu mengikut turutan. Tapi kalau misalnya dokumen itu daripada orang lain, tak kisah nombor lompat pun kan. Okey, lepas tu apa lagi, kalau misalnya kita ada keratan cek, pastikan keratan cek kita tu depan tu mesti huruf bank kita. Contoh kalau kita macam di Kota Marudu, contohlah keratan cek. Contoh okey macam ni. Menjelaskan belanja kita menjelaskan belanja penyelenggaraan bernilai 600 dengan cek. Maksudnya dekat sini ada satu dokumen keratan cek kan. So kat sini keratan cek. Keratan cek ni pun mesti ikut susunan. So contohlah dekat Kota Marudu kita ada bank BSN, kita ada bank rakyat, kita ada Alliance Bank Berhad. So maksudnya bila kita tulis kat depan ni kita ada Agro Bank ABB. Jadi maksudnya ABB pula. Agro Bank AB je lah. Okey, so masuk kat depan ni BSN nombor. Macam tu untuk keratan cek kita, dan mesti ikut susunan. Itu kalau kita guna bank BSN. Maksudnya kan ingat ada lampiran, di lampiran A kan kita ada pilih bank yang kita gunakan. So keratan cek itu mesti ikut bank yang kita punya. Okey, so itu sahaja. So belajar lengkapkanlah ke semua ini seperti yang cikgu dah tunjukkan. Okey, so yang tadi dokumen perniagaan jangan lupa boleh rujuk dekat buku teks buku teks bab 4 bab 3 dokumen perniagaan. Kat situ ada yang paling last sekali, page yang paling last sebelum masuk bab 4 ada nota tadi tu. So boleh rujuk. Okey, so semoga pelajar semua dapat menyelesaikan lampiran B dengan lengkap dan sempurna, tepat dan padat. Terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua pelajar yang mengambil prinsip akaun SPM 2020.